Maksudnya, sesungguhnya sifat malu dan keimanan kedua-duanya dijadikan sepasang. Apabila salah satu dihilangkan, maka jelas yang lain juga dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mausu'ah min Akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa Melayunya Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kita pada perbincangan malu sebahagian daripada iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal imanu qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maksudnya, sesungguhnya sifat malu dan keimanan kedua-duanya dijadikan sepasang. Apabila salah satu dihilangkan, maka jelas yang lain juga dihilangkan. Maksudnya ialah seperti yang disebut oleh At-Tajibi, dalam hadis ini terdapat pengasingan, di mana hadis ini mengasingkan satu cabang daripada keimanan dan kemudiannya membuat satu hubungan antara keduanya, iaitu rasa malu dan iman. Dengan menggunakan kaedah metafora, dapat dinyatakan bahawa seakan-akan rasa malu dan keimanan itu menyusu dari satu sumber sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa yang lebih mudah, Nabi SAW menggambarkan bahawa malu dan iman ini sesuatu yang bergabung, yang tidak mungkin boleh dipisahkan antara iman dan rasa malu. Justru itu dalam hadis-hadis banyak sekali Nabi SAW memperingatkan kepada kita sifat malu ini. Antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Ada orang bertanya, ini huraian Mahmud Misri, mengapa rasa malu adalah sebahagian daripada iman, sedangkan sifat malu bersifat naluri dan iman merupakan sesuatu yang mesti diusahakan? Jawapan atas pertanyaan itu adalah orang yang memiliki rasa malu dapat mencegah dirinya daripada berbuat maksiat. Oleh itu, rasa malu menjadi pencegah terjadinya kemaksiatan dan menjadi penghalang antara orang mukmin dengan kemaksiatan itu. Dan Nabi SAW sebut, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak ada sifat malu, berbuatlah apa yang kamu suka. Maksudnya, kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari ini, sudah tentu orang yang tak ada rasa malu, dia boleh buat apa sahaja
yang ingin dia lakukan. Namun demikian, berlaku perbincangan berkenaan dengan malu yang tidak kena pada tempatnya. Malu tetapi tidak kena pada tempatnya. Antaranya, ini Syekh Mahmud Misri sebut, seorang wanita keluar bepergian dalam keadaan tabarruj. Tabarruj bahasa yang kita terjemah selalunya bersoleklah dengan solekan yang melampaui batas. Lalu mempertontonkan lekuk tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya. Jika ada seorang lelaki memandangnya, wajah wanita tersebut merah dan dia berusaha menutup bahagian tubuhnya yang terbuka. Hal sebegini sama sekali bukan termasuk daripada sifat malu. Malu yang sebenar adalah ketika keluar rumah, dia menutup tubuhnya dengan hijab dan disertai salah seorang daripada mahramnya. Yang kedua ialah seorang lelaki dan menyentuh wanita yang bukan mahramnya kerana malu kepada wanita tersebut lantaran dia mengulurkan tangan bersalaman dengannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditikam jarum jahitan yang terbuat dari besi ke kepala salah seorang daripada kalian, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Dalam fiqh berlaku perbincangan berkenaan dengan hukum wanita yang keluar bekerja dan seumpamanya. Alhamdulillah, dalam masyarakat kita tidak ada perdebatan lagi. Tapi di setengah negara masih ada perdebatan-perdebatan. Boleh ataupun tidak seseorang wanita itu bekerja. Saya melihat satu kupasan yang sangat baik yang dibuat oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berkenaan dengan dalil bagaimana hukum seseorang wanita yang keluar bekerja. Saya bila baca dalil yang disebut oleh Sya'rawi ini, dalam hati saya, ini satu pandangan, satu hujah yang hebat. Di luar pemikiran biasa. Biasa orang berhujah berkenaan dengan bekerja di luar rumah ni bagi wanita ini. Dia menyebut soal aurat, soal mahram dan sebagainya. Tetapi Syekh Sya'rawi dia petik hanya beberapa ayat kisah berkenaan dengan kisah Nabi Musa bertemu dengan anak-anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 23 hingga 25. Kita baca ayat ni. Allah Ta'ala sebut, وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Maksudnya, dan ketika dia sampai di telaga air negeri Madian, negeri tersebut namanya Madian, dia dapati di situ sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternakan mereka. Dan dia dapati Nabi Musa lah, selain mereka ada dua wanita yang sedang menahan kambing-kambing mereka. Maksudnya, bila Nabi Musa sampai ke Madian ni, Nabi Musa sampai ke satu perigi di mana perigi itu menjadi tumpuan untuk orang mencari air untuk memberi kepada binatang ternakan mereka. Gambaran ayat ni semua orang yang berkerumun tu semua lelaki. 2 orang saja wanita. 2 orang tu adalah anak Nabi Syuaib alaihissalam. Ada 2 wanita yang sedang menahan kambing-kambing mereka. Dia bertanya, apa hal kamu berdua? Mereka menjawab, kami tidak memberi minum sehingga pengembala itu membawa balik binatang ternak mereka. Dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Maka Musa pun memberi minum ternakan mereka. Kemudian dia pergi ke tempat yang teduh. Nabi Musa pergi ke satu tempat yang teduh. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Siapa doa? Nabi Musa. Nabi Musa yang baru sampai ke Madian, dia tak ada tempat nak rujuk, tak ada tempat nak minta tolong, tak ada tempat orang dia kenal. Dia tadah tangan, dia berdoa kepada Allah. Doanya ringkas, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang pemberian yang engkau berikan. Lepas doa saja, maka datang kepadanya salah seorang dari keduanya sambil berjalan dalam keadaan malu. Dan salah seorang berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu, memberi minum ternakan kami. Maka ketika Musa datang kepadanya dan menceritakan kisah dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu. Syekh Sya'rawi guna ayat ni saja untuk menjelaskan hukum wanita bekerja. Pertama, cerita wanita bekerja ni bukan baru. Cerita ni dah berlangsung ribuan tahun dahulu. Pada zaman Nabi Syuaib lagi, digambarkan 2 orang anak Syuaib cari ikhtiar untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternakannya kerana membantu ayahnya. Yang kedua, kita lihat di situ sifat dan adab yang ditunjukkan oleh anak-anak Nabi Syuaib. Ketika orang lelaki tengah ramai, dia tak buat serabut dengan orang lelaki ambil minuman. Dia tunggu satu tempat sehingga reda. Tak kala itulah Nabi Musa bertanya kepadanya, apa yang kamu datang ni? Dia pun sebut seperti yang kita baca ayat tadi. Dan kita lihat di situ juga ribuan tahun dahulu ada dialog antara lelaki dan perempuan. Maksudnya bertanya benda yang perlu. Dan akhirnya, seperti doa yang disebut tadi, yang dibaca oleh Nabi Musa,
Bila anak dia balik, anak dia pun cerita ada seorang lelaki tolong dia. Jadi kata Nabi Syuaib, panggillah dia. Kita upah dia, kita bagi sesuatu. Jemputlah dia datang ke rumah. Itu kesudahan ceritanya. Nabi Syuaib memberi pekerjaan, memberikan tugas kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menggambarkan kepada kita perlunya tadabbur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kehidupan kita ini. Benda perkara-perkara yang berlaku, cerita-cerita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya boleh menjadi iktibar kepada kita semua. Baik. Kita teruskan kepada malu yang tidak kena pada tempatnya. Seorang mengucapkan sumpah palsu dengan menganggap tindakan itu dapat menutup aib salah seorang kerabatnya yang memintanya untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, seseorang memberi hutang sejumlah harta kepada orang lain padahal dia tidak percaya pada sifat amanahnya. Orang yang meminjamkan harta tersebut hanya berharap agar jin dan manusia menyaksikan transaksi tersebut. Pada saat yang sama dia merasa malu untuk meminta pihak yang berhutang agar mencatat hutang itu atau membawa saksinya. Atau mungkin dia malah menyerahkan urusan harta itu kepada orang yang belum sempurna akalnya kerana malu kepada pihak yang berhutang. Akhirnya dia pun mengganggu urusan pinjam-meminjam. Sedangkan hal ini dilarang seperti mana hadis yang disebut oleh Nabi SAW, salathatun yad'una Allah fala yustajabu lahum. Rajulun kana tahtahu mura'atun sayyatul khuluq falam yutalliqha wa rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushhid alaihi wa rajulun ata safihan malahu wa qad qala Allah azza wa jalla wa la tu'tu sufaha'a amwalakum. Nabi kata ada 3 golongan manusia yang berdoa kepada Allah tetapi Allah tidak kabulkan. Iaitu yang pertama ialah seorang lelaki yang memiliki isteri yang berperangai buruk tetapi dia tidak menceraikannya. Tapi harus difahami buruk ni setara mana. Sebab akhlak buruk ni umum. Adakah dia mengekalkan isteri, mengekalkan dosa besar setelah ditegah. Dan sudah pasti bukanlah akhlak-akhlak buruk biasa yang boleh diperbaiki. Kerana tugas suami itu ialah membantu isteri untuk menyempurnakan akhlaknya. Yang kedua, seorang lelaki yang memberi hutang kepada orang lain. Tetapi dia tidak mengambil saksi atas hutang tersebut. Dan seorang lelaki yang menyerahkan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Sedangkan Allah berfirman, dan janganlah kamu berikan kepada orang yang belum sempurna akalnya akan hartanya mereka yang menjagamu. Ini menggambarkan kepada kita 3 golongan yang Nabi sebut Allah Ta'ala tidak mustajabkan doa. Jadi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, Nabi akan sebut perkara-perkara umpamanya 3 doa yang diterima, 3 doa yang ditolak. Bilangan yang biasa Nabi sebut ni Nabi tak sebut banyak. Nabi tak ada, Nabi kata sampai 10, 20 tak ada. Nabi sebut dalam jumlah yang kecil, 3. Mungkin yang paling banyak bilangan yang setakat saya fikir sekarang mungkin sampai 7. 7 antaranya
7 golongan yang mendapat arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tak buat jumlah yang banyak? Kata 20 perkara masuk syurga. Sebab kalau kita tengok Nabi ni, dia bercakap, dia tak bercakap panjang macam kita. Dia susun kata-kata yang pendek. Kata-kata yang pendek ni mudah orang ingat. Kadang-kadang sepatah je Nabi cakap. Pernah seorang lelaki tanya, "Ausini, ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku." Kalau sebut beri wasiat, beri pesan, mesti panjang. Tak? Tolong beri nasihat pada saya. Panjang tu. Tapi Nabi jak sepatah ya. Nabi kata, la taqta. Jangan marah. Kawan tu harap bila minta nasihat panjang. Kan? Orang tu tak puas hati. Ausini, no, nasihatlah saya Rasulullah. La taqta. Jangan marah. Kawal marah kamu tu. Kali ketiga, dia tanya lagi, berilah pesanan pada saya ya Rasulullah. Nabi kata, la taqta. Jangan marah. Maksudnya, banyak hadis-hadis Nabi ni, Nabi gunakan patah-patah ataupun ayat-ayat yang pendek supaya mudah dihadam, diingati dan diamalkan dalam kehidupan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kita untuk selalu beramal dengan amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini adalah di antara risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi ataupun sepupu kepada Rasulullah SAW, Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni sepupu Nabi dan orang yang berhijrah lebih awal daripada Nabi, tapi hijrah dia ke Habsyah. Ke Habsyah. Nabi suruh dia, keluarga dia, sahabat-sahabat lain berhijrah ke Habsyah. Bila sampai ke Habsyah, Raja Habsyah ni digelar dengan An-Najashi. An-Najashi. Bila sampai An-Najashi tanya kepada Ja'far bin Abi Talib ni, pasal apa orang musyrik ni marah sangat pada kamu, marah sangat pada Nabi Muhammad ni? Pasal apa? Pasal apa yang marah sangat kamu ni? Ja'far bin Abi Talib beri jawapan. Antara jawapan dia sebut bahawa Nabi ini adalah seorang Nabi yang diutuskan daripada kalangan kami, yang kami kenal siapa dia, siapa keturunan dia. Kami tahu akhlak dia. Dan diajak kepada kami supaya kami beriman, tinggalkan syirik. Dan di antara yang dia ajar kepada kami ialah supaya kami menyuruh perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang munkar. Jadi dalam banyak-banyak perkara, bila ditanya oleh Raja Habsyah ataupun Najashi, itu jawapan Ja'far bin Abi Talib. Apa yang berlaku kepada Najashi setelah Ja'far bin Abi Talib ni cerita apa yang Nabi ajar kepada mereka? An-Najashi beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maksud yang saya nak sebut di sini ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini adalah di antara teras agama. Antaranya dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu 'azza wa jalla an yab'atha 'alaikum 'adzaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Maksudnya, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
hendaklah kalian memerintahkan kepada kebaikan, ma'ruflah, mencegah kemungkaran, atau Allah akan mengirim hukuman azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dimakbulkan. Maksudnya, Nabi beri amaran di sini, kalau orang tidak melakukan, orang tu masyarakat lah, tak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, Allah akan turunkan azab. Azab ni jangan yang selalu orang fikir azab ni mesti tenggelam ke bumi, merekah ke gempa bumi ke ribut ke. Bukan itu, bukan azab itu, bukan itu saja. Azab ni banyak bentuk. Kita kalau hidup tidak tenang pun itu azab. Azab. Kita orang katalah orang berkahwin, dia tapi perkahwinan yang penuh azab. Azab bukan ada api rumah dia. Azab itu ialah antaranya kehilangan ketenangan, tak tenang. Sedangkan hakikat ataupun matlamat al-gharad daripada perkahwinan ialah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Padahal perkahwinan itu seperti yang dijanjikan, ia adalah tanda kebesaran Allah. Tanda tu. Tanda kebesaran Allah. Iaitu as-sakinah, tenang, mawaddah, kasih sayang. Yang ketiga rahmah, iaitu kasihan belas. Yang kedua, amaran Nabi ialah thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, iaitu kamu berdoa lalu Allah Ta'ala tidak mustajabkan doa kamu. Nabi SAW dalam hal ini memberi contoh kisah seorang ataupun beberapa orang yang berada dalam kapal. Orang ramai yang berada di atas satu kapal. Satu riwayat dalam Bukhari, saya baca mafhumnya, kata pengarang kita Mahmud Al-Misri, jika sesuatu umat sudah meninggalkan asas amal ma'ruf nahi munkar, suruh benda ma'ruf, cegah benda munkar. Tapi bila suruh amal ma'ruf itu, dia bukan mesti dengan kasar, mesti bukan dengan tengking, bukan dengan bahasa yang kasar. Suruh benda baik, betul tak? Benda baik. Jangan difahami mesti tengking orang, dakwah ni dengan kasar. Tak. Ataupun mencegah kemungkaran, bukan mestinya dengan segala kekuatan yang ada. Maka akibatnya adalah kehancuran dan kesengsaraan bagi umat tersebut, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud perumpamaan orang yang melaksanakan hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum, sekelompok orang yang mengadakan undian untuk mendapat tempat di atas kapal. Maka dari hasil undian itu, sebahagian mereka ada yang memperolehi tempat di bahagian atas kapal. Dan sebahagian lagi ada yang memperolehinya di bahagian bawah. Apabila golongan yang mendapatkan tempat di bahagian bawah hendak mengambil air, mereka mesti melewati ataupun lalu golongan yang berada di atas mereka. Mereka pun berkata, bagaimana kalau kita membuat sedikit lubang di tempat kita untuk ambil air, agar kita tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Jika mereka yang di atas membiarkan mereka yang di bawah melakukan hal itu, maka mereka akan celaka, bahkan mereka semua akan celaka, yakni tenggelam. Namun jika mereka yang di atas mencegah niat mereka yang di bawah, mereka selamat dan mereka semua akan selamat bersama-samanya. Satu perumpamaan yang sangat baik yang Nabi SAW sebut di sini.
Boleh kita kata contoh berada di satu kapal. Contoh berada di dalam kapal terbang. Contoh apa pun boleh dibuat. Masing-masing kalau nak buat benda yang tak sepatutnya, mesti ada tegahan. Sebab kalau tak ditegah, dia bukan merosakkan, beri bahaya kepada orang yang buat tu. Tetapi ianya akan memberi bahaya kepada semua orang. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada perbincangan kita, cara melatih rasa malu. Malu ni boleh latih. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Ghazali ketika membincangkan persoalan akhlak. Kata Imam Ghazali, akhlak ni ada yang memang secara tabiat. Benda tu tabiat. Kita bercakap dengan bahasa yang baik contohnya. Sebab kita dididik begitu, ayah mak kita begitu. Jadi benda tu terdidik begitu. Jadi benda tu kita bawa. Tapi persoalannya, adakah semua itu dengan warisan begitu? Imam Ghazali kata akhlak ni sesuatu yang boleh diusahakan. Akhlak ni sesuatu yang boleh diusahakan. Sebab tu Mahmud Misri kata sini, cara melatih rasa malu. Kata beliau, antaranya ialah menahan diri daripada hal-hal yang mengorbankan rasa malu, baik perbuatan maupun perkataan. Tujuannya untuk membuat syaitan marah dan benci, kerana dialah yang membuat indah perbuatan buruk. Tazhin, dia buat perbuatan buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Jika kita berjaya menahan diri, syaitan pun berputus asa untuk mengajak manusia melakukan hal-hal yang keji. Salah satu adab yang diajar oleh Al-Quran dengan hal ini adalah dengan mengucapkan kata-kata yang boleh menghilangkan rasa malu, kecuali jika terpaksa mengucapkan kata itu demi kemaslahatan syarak. Yang kedua, tekun menelaah keutamaan malu. Macam perbincangan kita pada malam ni lah. Semua orang tahu sifat malu ni baik. Tapi bila kita baca begini, ia adalah sebagai satu bentuk pengulangan kepada kita. Kerana kita percaya ilmu ini sesuatu yang perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang daripada masa ke semasa. Bertekad untuk mencapai darjat malu tertinggi dan berusaha secepat mungkin untuk menghias diri dengan sifat malu. Dan yang ketiga, memperkukuhkan keimanan dan akidah di dalam hati. Kerana rasa malu adalah buah keimanan dan makrifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, beribadah dengan merenungi Asmaul Husna. Jadi, Asmaul Husna ni, antara caranya ialah kita merenung. Kita cuba memahami nama-nama Allah. Antaranya apa? Antaranya seperti nama Allah Asy-Syahid. Maksudnya Allah menyaksikan. Allah saksikan apa yang kita buat. Ar-Raqib, Allah maha mengawasi. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Allah itu As-Sami, Allah maha mendengar. Allah itu Al-Basir, Allah itu maha melihat. Allah itu Al-Hafiz, Allah itu maha menjaga. Seorang ahli tasawuf yang terkenal, namanya Hatim Al-Asam, dia berkata begini. Dia berkata, berjanjilah pada dirimu untuk 3 perkara. Ini kata-kata ulama tasawuf. Apa dia? Iaitu jika kamu melakukan sesuatu, ingatlah Allah melihatmu. Jika buat sesuatu, kita kena fikir Allah tengok kita ni. Yang kedua, apabila kamu berbicara, kalau bercakap, ingatlah Allah mendengar ucapanmu. Semua tu Allah dengar. Dan apabila kamu diam, ingatlah
bahawa Allah mengetahui semua keadaanmu. Inilah di antara cara yang ditunjukkan oleh Hatim Al-Asam. Dan yang terakhir dengan ruang masa yang ada kepada kita, iaitu membiasakan diri untuk bersikap benar dan selalu memerhatikan kebenaran serta menghindari dusta, kerana kebenaran itu membawa kepada kebajikan, seperti mana Rasulullah SAW ingatkan kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap benar, kerana kebenaran itu menunjukkan pada kebajikan dan kebajikan itu akan membawa kepada syurga. Rasa malu adalah sebahagian daripada bentuk kebajikan yang terkandung dalam hadis yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kepada kita sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita kena sentiasa ingat bahawa Nabi dibangkitkan itu antara matlamat besar selain daripada akidah beriman pada Allah, ialah Nabi nak terapkan kepada kita makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Dan sifat malu yang kita bicarakan ini adalah antara sifat mahmudah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi sekadar itu dulu perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.